Channel juga Chong, dan hari ini kita akan bincangkan bab 5 matematik tingkatan 1 iaitu ungkapan algebra. Jadi dalam video yang bahagian pertama ini kita akan bincangkan dahulu 5.1 iaitu pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Jadi mari kita lihat seterusnya. Pertama sekali kita perlu faham dahulu apa yang dimaksudkan oleh pemboleh ubah ini. Jadi pemboleh ubah ini merupakan suatu kuantiti yang tidak diketahui nilainya dan akan diwakili dengan suatu huruf. Jadi mula daripada bab ini anda akan nampaklah dalam matematik ini kita akan melibatkan huruf juga. Biasanya akan digunakan X dan Y lah. Tetapi dia juga tidak terhad kepada X dan Y. Dia boleh gunakan daripada A sampai ke Z. Dan dia akan dinyatakan lah. Jadi kita akan lihat contoh dahulu macam mana kita gunakan pemboleh ubah dalam situasi itu. Jadi kita perhatikan contoh di sini. Tinggi Ali ialah XCM. Jadi di sini kita perhatikan kita tidak tahu tinggi Ali itu berapa, maka kita akan gantikannya dengan X. Jadi X ni adalah dipanggil sebagai pemboleh ubah lah, iaitu suatu nilai yang kita tidak tahu, maka kita wakilkan dengan suatu huruf dan huruf yang biasa kita gunakan untuk matematik ni adalah X dan Y lah. Jadi selain daripada X dan Y itu juga boleh gunakan huruf yang lain. Jadi mari kita sambung ke bahagian seterusnya. Jadi jenis pemboleh ubah ni sebenarnya boleh dibahagikan kepada dua kumpulan besar iaitu bergantung kepada nilainya, iaitu sama ada dia ada nilai tetap atau nilai yang berubah. Jadi seterusnya kita akan lihat contoh lah untuk beberapa situasi di mana dia melibatkan pemboleh ubah yang nilai tetap dan pemboleh ubah yang nilainya berubah-ubah. Jadi mari kita perhatikan contohnya. Jadi tentukan sama ada nilai pemboleh ubah berikut mempunyai nilai yang tetap atau berubah. Kita perhatikan contoh pertama ni. Bulan Januari mempunyai X hari. Jadi anda perhatikan di sini pemboleh ubah itu adalah bilangan hari untuk bulan Januari yang diwakili dengan X. Jadi anda cuba fikirkanlah, bulan Januari itu setiap bulan Januari ada berapa hari? Jadi bilangan hari itu memang 31. Jadi setiap bulan Januari itu memang mempunyai nilai yang tetap. Maka ini adalah nilai tetap. Jadi X ialah pemboleh ubah nilai tetap. Jadi kita perhatikan contoh kedua pula. Pakcik Abu menggunakan Y minit untuk sampai ke pejabat setiap hari. Jadi anda fikir secara logik lah. Cuba fikirkan contohnya anda pergi ke sekolah. Adakah setiap hari itu anda akan gunakan masa itu yang tetap ke atau berubah? Jadi di sini jelas sekali ini adalah nilai yang berubah. Sebab kenapa? Sebab kadang-kadang trafik itu lancar, maka dia akan sampai lebih awal. Kadang-kadang trafik itu adalah sesak sikit, maka dia akan lambat sikit. Jadi masa itu akan berubah-ubah setiap hari, walaupun berapa minit sahaja. Jadi ini Y ialah pemboleh ubah nilai berubah. Macam tu. Jadi kita cuma perlu fikir secara logik, adakah nilai itu adalah tetap atau berubah-ubah. Macam tu. Jadi ini adalah beberapa situasi untuk ceritakan tentang pemboleh ubah ni. Jadi mari kita perhatikan seterusnya. Seterusnya pula kita akan belajar macam mana untuk terbitkan ungkapan algebra daripada suatu situasi. Maksudnya adalah macam mana kita tuliskan atau wakilkan suatu situasi itu dengan ungkapan algebra. Jadi pertama sekali kita perlu faham apa itu ungkapan algebra ni. Jadi ungkapan algebra ni adalah gabungan nombor dengan pemboleh ubah. Contohnya lah di sini saya bagi, contohnya kita gabungkan nombor, contohnya 2 dengan satu huruf X. 2X tu sudah satu ungkapan algebra. Kadang-kadang kita perhatikan huruf ditulis tu tanpa ada apa-apa nombor di depan. Contohnya kita tulis A sahaja. Apabila kita ada huruf sahaja, sebenarnya depan tu ada nombor 1. Cuma yang nombor 1 tu tidak dituliskan lah. Contohnya kita sebut A, B, C itu, kita tidak akan sebut satu A, satu B, satu C, satu D. Jadi anda mesti kena ingat apabila satu huruf tu ditulis tanpa apa-apa nombor di depan ni, sebenarnya ni adalah 1. Macam tu. Kalau selain daripada 1, dia akan tuliskanlah. Contohnya 2, 3, 4 tu akan dituliskan. Kecuali 1 sahaja yang tidak akan dituliskan. Jadi di sini, boleh wujud dalam satu sebutan atau lebih dengan gunakan tanda tambah atau tolak tu. Contohnya dia boleh A tambah 3. Ini adalah ungkapan algebra dengan 2 sebutan. Atau dia boleh juga A tambah 2B tambah dengan contohnya satu nombor macam tu. Ini sudah ungkapan algebra
dengan 3 sebutan. Macam tu. Jadi seterusnya pula kita akan lihat beberapa contoh lah macam mana kita terbitkan ungkapan algebra berdasarkan situasi yang diberikan. Jadi kita perhatikan di sini. Okey, contoh di sini. Tuliskan satu ungkapan algebra untuk mewakili situasi berikut. Okey, nombor 1. Berat Ali X telah bertambah 10 kg selepas cuti sekolah. Berapakah berat Ali selepas cuti sekolah? Jadi di sini kita perlu perhatikan pemboleh ubah di sini adalah X bertambah. Jadi bertambah tu anda mesti kena tahu ini adalah sebenarnya tanda tambah lah. Dan nilai yang akan kita tambahkan tu adalah 10. Jadi kita punya ungkapan algebra tu adalah X tambah 10 sahaja. Jadi ini adalah ungkapan algebra yang pertama. Jadi kita perhatikan nombor 2 pula. Abun telah menggunakan RMX daripada RM50 dalam dompetnya untuk membeli buku rujukan. Berapakah baki duitnya selepas membeli buku? Jadi di sini anda perlu faham dia menggunakan RMX daripada 50. Maksudnya dia sudah belanjakan RMX tu daripada 50 yang ada tu. Jadi kalau you belanja, dia mesti akan kurangkan. Jadi kurang tu adalah tolak. Jadi di sini dia punya ungkapan algebra tu adalah 50 tolak X. Iaitu baki duitnya selepasnya beli buku lah. Jadi macam mana kita nak mahirkan dengan menulis ungkapan algebra ni adalah kita mesti kena fahamkan situasi itu sama ada melibatkan tambah, tolak, darab atau bahagi. Jadi di sini anda perlu buat banyak latihan lah supaya anda tahu apakah operasi yang terlibat. Jadi macam tu untuk bahagian ni. Jadi mari kita sambung untuk bahagian seterusnya. Jadi untuk bahagian terakhir untuk 5.1 ini adalah menentukan nilai ungkapan algebra. Jadi di sini macam mana kita tentukan nilai untuk ungkapan algebra ni. Jadi seperti yang saya cakap tadi, untuk ungkapan algebra ni adalah gabungan nombor dengan pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah tu memang sesuatu nilai yang kita tidak tahu. Jadi dalam situasi ini, soalan akan bagi tahu anda nilai untuk huruf tersebut. Jadi apa yang kita hanya perlu buat tu adalah kita gantikan pemboleh ubah tu dengan nombor yang diberi. Selepas tu kita kirakan ikut operasi asalnya. Jadi kalaulah kita punya ungkapan algebra tu tambah, maka kita hanya tambahkan sahaja. Manakala kalau tolak tu tolak sajalah. Macam tu. Jadi kita lihat beberapa contoh untuk kita kaji bersama macam mana kita buat. Okey, tentukan nilai untuk ungkapan algebra berikut. Diberi X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1. Cari nilai untuk 3X tambah 5Y tambah 3. Jadi apa yang kita perlu buat dahulu adalah kita gantikan X tu dengan nombor yang diberi iaitu 2. Manakala Y tu dengan nilai Y yang diberi iaitu negatif 1. Jadi macam tu. Jadi kita tulis semula tu 3X tambah 5Y tambah 3. Lepas tu gantikan X tu dengan 2. Kenapa ganti 2? Sebab soalan tu yang berikan. Lepas tu kita tuliskan yang lain tu dengan tanda yang sama. Tambah 5. Y itu digantikan dengan negatif 1. Tambah 3. Jadi kita selesaikan sahaja. Jadi anda perlu faham 3X tu maksudnya adalah 3 darab X. Jadi X tu sudah gantikan dengan 2. 3 darab 2 tu 6. Lepas tu 5 dengan Y tu pun sama juga adalah 5 darab Y. Jadi Y itu digantikan dengan negatif 1. Positif 5 darab negatif 1, positif darab negatif akan jadi negatif 5. Jadi anda terus tukar tanda tu dan tambah 3. Jadi untuk bab 5 ini anda mesti kena mahir dahulu bab 1 iaitu untuk nombor integer tu. Pastikan anda faham macam mana untuk tambah tolak nombor integer ini supaya anda dapat selesaikan ni dengan betul lah. Jadi di sini saya imbas kembali konsepnya. Untuk negatif tu anda gunakannya sebagai hutang, positif tu sebagai duit anda lah. Jadi anda ada RM6, anda belanja 5, jadi 6 tolak 5 tu 1. Jadi senang sajalah. 1 tambah 3 tu jadi 4. Begitulah penyelesaiannya. Jadi kita lihat pula untuk contoh B. Kalau anda nak cuba, anda boleh pausekan video dahulu. Lepas tu, cuba kira sendirilah sebelum dengan penerangan cikgu. Jadi di sini diberi M sama dengan negatif 3 dan N sama dengan 4.
Cari nilai untuk 2M tambah 3N. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita gantikan sahaja M dengan N tu dengan nilai yang diberi. Gantikan M tu dengan negatif 3. Gantikan N tu dengan 4. Lepas tu kirakan negatif 6 tambah 12. Jadi belanja 6 ada 12. Jadi di sini kita akan tinggal bakinya 6. Jadi begitulah macam mana kita tentukan nilai untuk ungkapan algebra apabila nilai untuk setiap pemboleh ubah tu diberikan. Jadi untuk video yang pertama ni, Cikgu Chong hanya sekadar buat pengenalan untuk bab 5 tingkatan 1 ni, di mana kita sudah lihat apa itu pemboleh ubah dan macam mana kita bezakan pemboleh ubah tu dengan nilai tetap atau nilai yang berubah. Lepas tu macam mana kita terbitkan satu ungkapan algebra berdasarkan kepada situasi yang diberi, dan akhir sekali macam mana kita tentukan nilai untuk suatu ungkapan algebra. Jadi begitu saja untuk video pertama ini, dan saya harap video ini dapat membantu adik-adik semua untuk lebih memahami bab 5 ini. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.